Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan kali ini adalah siri yang ke-39 yang akan membincangkan tentang dalil ataupun sumber rujukan hukum yang utama, iaitu Al-Quranul Karim. Kita masih lagi berada dalam tajuk dalil yang pertama, iaitu Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas kita telah pun menyentuh berkenaan dengan definisi dan juga ciri-ciri yang terdapat dalam dalil yang pertama, iaitu Al-Quranul Karim. Manakala pada hari ini kita akan menyentuh sedikit berkenaan dengan yang dikatakan Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat kubra, mukjizat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemukjizatan Al-Quran ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Quran. Pada kuliah yang lepas kita telah sentuh berkenaan dengan perkara tersebut. Dan maksud kemukjizatan Al-Quran itu ialah Al-Quran itu melemahkan pihak lawan, terutamanya kafir Quraisy, daripada melawan ataupun mendatangkan contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran, disebabkan mereka menyatakan bahawa Al-Quran ini adalah ciptaan Muhammad, ini adalah kalam syair dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cabaran kepada kaum Quraisy untuk mendatangkan sama ada satu Quran, 10 surah, satu surah yang kecil, tetapi mereka tidak mampu. Maka itulah yang dikatakan Al-Quranul Karim mu'jiz, melemahkan pihak lawan daripada mendatangkan ayat-ayat Al-Quran ataupun Al-Quran yang seumpama dengan Al-Quran. Baik, secara perincinya lebih sikit, yang dikatakan antara wajah-wajah ataupun aspek kemukjizatan Al-Quranul Karim yang kita dapat lihat dalam Al-Quran itu sendiri ialah berkenaan yang pertamanya tentang balaghah, kesusastraan, yang mana balaghah Al-Quran ini menggemparkan orang Arab ketika itu, kan? Kerana kalau kita boleh flashback sedikit sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, orang Arab ketika itu adalah golongan yang terkenal dengan penguasaan bahasa Arab mereka. Bahasa Arab mereka cukup tinggi. Sebab itulah kalau kita biasa mendengar mu'allaqat sab'ah, iaitu syair-syair yang digantung di pintu Kaabah. Ketika itu para penyair antara golongan bangsawan yang mereka mempunyai kemahiran berbahasa yang cukup tinggi, dan mereka sering istilahnya berlawan top ataupun carta syair-syair, yang mana kalau syair mereka baik, syair mereka itu akan digantung di pintu Kaabah, kan? Jadi cerita di zaman jahiliah itu menunjukkan bahawa golongan Arab ini memang cukup terkenal dengan penguasaan bahasa Arab yang tinggi, kan? Apabila datang Al-Quranul Karim, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka menuduh bahawa Al-Quran ini adalah ciptaan reka-rekaan Nabi Muhammad, sebenarnya mereka terpegun dan istilah tergempar, tersentot, apabila berhadapan dengan uslub dan juga balaghah Al-Quranul Karim, kan? Sedangkan mereka adalah penyair hebat, tetapi apabila datangnya Al-Quranul Karim, mereka terkejut dengan istilah ataupun uslub, gaya susun bahasa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim ini dari segi ketepatan nahu, kan, memang tepat. Jadi menyebabkan dari sudut yang antara kita kata aspek kemukjizatan Al-Quran ialah dari segi aspek balaghah, kan. Dan bahasa Arab
antara bahasa yang agak sukar di dunia. Kan? Saya selalu bagi contoh kalau kita bercakap dalam apa-apa bahasa, kan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Contoh kalau macam bahasa Melayu, kita kata saya makan, dia makan, mereka makan, kita makan. Perhatikan perkataan verb ataupun perbuatan makan tu. Yang saya, dia, mereka, kita tidak berbeza ataupun tidak berubah. M-A-K-A-N juga. 5 huruf tu. Itu bahasa Melayu. Sebab itu kalau orang yang datang ke Malaysia nak belajar bahasa Melayu cukup mudah. Kan? Seminggu, 2 mungkin dah boleh menguasai sedikit sebanyak percakapan dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, dia ada sedikit berbeza. Apabila kita sebut I eat, she eats, kan, kita tambah S, kan. Tetapi 2 tu saja, sama ada eat ataupun eats. Itu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris dia sedikit sukar sebab kita kena belajar grammar dia. Kalau bahasa Arab, kan, ada 14 jenis sebutan untuk makan saja. Saya makan bunyi lain. Kalau dalam fi'il madhi, akaltu. Kalau fi'il mudhari, akulu, itu bunyi dia. Kalau dia makan, dia tu pula kena tengok. Laki ke, perempuan ke. Kalau laki, akala. Kalau perempuan, akalat. Ada ta. Ta ta'nis tu. Ya'kulu, ta'kulu. Itu kalau fi'il mudhari. Kan? Jadi sebab itu kalau kita belajar nahu, kan, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 14 jenis sebutan yang perlu kita kuasai dalam bahasa Arab dari segi perkataan ataupun perbuatan yang kita gunakan untuk menggambarkan maksud tertentu. Kan? Berbanding bahasa Melayu hanya 1 jenis sebutan. Kalau bahasa Inggeris dia ada 2, tapi bahasa Arab ada 14. Kan? Dan itu tata bahasa ataupun kita kata grammar nahu bahasa Arab. Kan? Dan seperti mana yang disebutkan tadi, pada zaman jahiliah, para penyair Arab itu memang telah menguasai bahasa Arab dengan cukup baik. Sebab itu dalam bahasa Arab kita belajar, kan, kita panggil bahar. Dalam bahasa Melayu nak terjemah apa bahar ni, kita kata acuan. Acuan-acuan yang ada dalam bahasa Arab ini, di mana penggunaan susunan perkataan yang ada dalam bahasa Arab itu disusun mengikut rhythm dia. Kita ada bahar rojas, bahar tawil, kan. Saya pun ingat 2 tu je. Kan? Dah lama tinggal benda ni, kan. Tapi kalau contoh macam bahar rojas, kan, kalau kita belajar, kan, dia ada dia punya susunan rhythm dia ataupun susunan kalimat-kalimat dia, kan. Dia pakai wazan mustaf'ilun, kan. Mustaf'ilun. Itu antara wazan yang ada dalam bahar rojas, kan. Sebab itu dia ada rentak dia. Mustaf'ilun. Itu dia punya rentak dalam bahar. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab klasik ataupun kitab-kitab turas, antara kitab fiqh yang menggunakan bahar rojah ni, matan Az-Zubat, Ibnu Ruslan. Dia punya rhythm dia, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Kita boleh siap ada lagu dia, kan, untuk memudahkan kita menghafal matan tersebut. Okey. Jadi berbalik kepada tajuk kita, iaitu dari segi kemu'jizatan Al-Quran itu terjelma melalui kesusasteraan yang tinggi sehingga menggemparkan pihak kafir Quraisy ketika itu. Jadi mereka tuduh Nabi Muhammad mereka cipta Al-Quran, tetapi apabila mereka mendengar uslub Al-Quran itu, kemudian dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatang, tak apa kalau hampa terror sangat, cuba datangkan seperti Al-Quran itu. Maka mereka terpinga-pinga, walaupun sebenarnya ada cubaan,
daripada zaman jahiliah lagi, daripada zaman Islam lagi, daripada zaman Nabi Muhammad sehingga zaman sekarang ada cubaan. Tetapi cubaan itu tidak berjaya, dan apabila kita cuba membaca surah-surah ataupun ayat-ayat yang dicipta itu, dia tidak ada zauq, tidak ada feeling seperti mana kita baca Al-Quran yang original daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu aspek yang pertama, nak menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, iaitu dari segi balaghah dan ataupun kesusasteraan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, aspek kemukjizatan Al-Quran ini, Al-Quran menceritakan tentang perkara-perkara yang akan datang. Kita kata dalam bahasa kita kata ramalan, kan? Tetapi Al-Quranul Karim telah menceritakan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti mana dalam surah Ar-Rum ayat 1 sehingga 4, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Kan? Iaitu Allah menceritakan tentang negara Rom ketika itu, antara kuasa hebat ketika itu, tapi mereka ni asyik kalah dalam perang. Ghulibatir Rum, asyik kalah ya, bila perang kalah. Selalunya Rom dengan Parsi lah. Fi adnal ardi, kan, di tempat mereka itu, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, tapi tak lama dah, kan, Allah kata walaupun mereka kalah peringkat awal ni, tetapi tidak lama kemudian mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Dan memang selepas daripada turunnya ayat Al-Quran ini, Rom telah memenangi peperangan ketika menentang musuh mereka, terutamanya golongan Parsi. Okey, ini antara kita kata ramalan Al-Quranul Karim, kan, yang mana kalau ramalan manusia, kan, dia tidak menjadi. Kita hanya meramalkan, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tetapi istilah ramalan ataupun apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ketika turunnya wahyu itu tidak berlaku lagi, tetapi semuanya adalah benar. Sebab kita faham dan kita tahu akidah umat Islam ialah mempercayai semua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu memang benar dan akan berlaku seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Baik, kemudian aspek yang ketiga kemukjizatan Al-Quran ini ialah Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Jadi zaman jahiliah, kan? Zaman jahiliah ketika itu dan datangnya Nabi Muhammad, bermulalah era Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun wahyu, banyak wahyu yang menceritakan kisah-kisah sebelum itu. Kan? Kisah pada zaman Nabi Isa yang dikatakan lebih kurang 300 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kemudian cerita-cerita pasal umat-umat terdahulu, kan, kaum-kaum terdahulu sebelum daripada itu. Kemudian cerita pasal Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan isterinya Hawa. Kan, semua itu diceritakan dalam Al-Quran. Yang menjadi kemukjizatannya ialah ketika itu tidak ada teknologi, tidak ada buku-buku catatan, tidak ada kita kata recording, alat recording, tetapi diceritakan cerita-cerita umat terdahulu, kan. Jadi agak pelik ketika itu bagaimana Al-Quranul Karim menceritakan cerita-cerita yang ratusan ataupun ribuan tahun sebelum itu, kan. Ini antara aspek kemukjizatan Al-Quran, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Hud, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk min qabli hadha. Dan inilah antara cerita-cerita perkara ghaib, cerita-cerita zaman dahulu, yang kami wahyukan, yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, yang mana engkau tidak tahu perkara ini dan kaum kamu juga tidak tahu, kan, daripada sebelum ini. Maksudnya ini satu aspek kemukjizatan yang menunjukkan bahawa Al-Quranul Karim ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian yang keempat, aspek kemukjizatan Al-Quran. Banyak sebenarnya aspek kemukjizatan ni, cuma dalam kitab Al-Wajiz, Dr. Ahmad Karim Zaidan ni, dia sebut 4. Yang keempat, Al-Quranul Karim menceritakan tentang beberapa aspek
alam. Kan kita kata ni saintifik, tentang cakrawala, tentang bulan bintang, tentang alam ni sendiri dan sebagainya. Kan antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat dan merenung bahawa dulunya langit dan bumi bercantum, kemudian kami pisahkan kedua-duanya dan kami jadikan air itu punca hidupnya semua perkara yang hidup. Apakah mereka tidak mahu beriman? Kan ayat Al-Quran ni menceritakan tentang teori apa kita panggil alam ni kan, seperti mana yang dibincangkan dan sekarang ni telah dibuktikan oleh sains moden. Begitu juga dengan contoh dalam surah Al-Hijr ayat 22, wa arsalna ar-riyaha lawaqih, dan kami utuskan ataupun hantar angin-angin ini sebagai pembawa benih, pembawa air dan sebagainya. Jadi semua ini juga telah disebut dalam Al-Quran 1400 tahun yang lepas. Kemudian benda ini telah dibuktikan oleh sains-sains moden, di mana sains mengkaji dan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut ribuan tahun selepas daripada turunnya ayat Quran. Itu antara kita kata sisi ataupun aspek kemukjizatan Al-Quranul Karim. Baik. Seterusnya kita masuk tajuk yang berikutnya tentang ahkamul Quran, hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Baik, secara umumnya Al-Quran ini merangkumi beberapa hukum hakam yang pada dasarnya boleh dikategorikan kepada tiga kategori utama. Kan? Kategori yang pertama, kan, al-ahkamul muta'alliqah bil aqidah, iaitu hukum hakam yang berkaitan dengan aqidah. Kan? Seperti beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, para rasul, hari akhirat, qada dan qadar dan sebagainya. Ini dinamakan hukum akidah dan kita biasa belajar ilmu akidah ni dalam ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Jadi dalam Quran bukan cerita pasal hukum hakam saja, bukan cerita pasal halal haram saja, tetapi itu pokok utama, antara pokok utama yang ada dalam Quran, iaitu berkenaan dengan akidah kita, hubungan kita dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kategori kedua, hukum hakam yang berkaitan dengan penyucian jiwa, yang dinamakan sebagai hukum akhlak, dan biasa kita belajar dalam ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, iaitu ilmu penyucian jiwa. Sekarang ni orang panggil etika kan. Jadi tentang adab-adab, akhlak-akhlak juga disentuh dalam Al-Quranul Karim ada. Kemudian kategori ketiga yang menjadi dasar hukum hakam dalam Al-Quran ini ialah yang berkaitan dengan tindak tanduk manusia ataupun perbuatan manusia, ataupun dinamakan hukum fiqh. Sebab tu kan apabila kita sebut istilah hukum fiqh ini ialah perkara ataupun hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kita duduk, kita makan, kita ambil barang orang, sama ada izin tanpa izin, dia ada hukum yang berbeza-beza. Kan? Jadi as long as apa sahaja perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka ia mempunyai hukum hakam tertentu. Baik. Jadi tiga kategori utama ini adalah jenis-jenis hukum hakam yang ada dalam Al-Quranul Karim. So sebab tu bila kita kata apa itu syariat Islam, syariat Islam ini mengandungi tiga aspek ataupun tiga kategori utama, iaitu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akhlak dan yang berkaitan dengan fiqh. Kalau akidah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan macam mana kita mempercayai dengan para nabi, malaikat dan sebagainya, seperti mana yang kita belajar dalam rukun iman. Kemudian yang kedua berkaitan dengan akhlak, penyucian jiwa,
kan? Sebab manusia ni dia selalu melakukan dosa, kan? Dia hati dia selalu berabuk, selalu kotor, selalu hitam. Jadi kita kena cuci. Dan kalau pinggan kita makan pun, selepas kita makan, selepas kita gunakan, maka pinggan kita tu akan kotor, kan? Maka kita wajib basuh pinggan tersebut sebelum kita gunakan semula. Kalau tak basuh, kan, ada bakteria-bakteria, kuman-kuman dalam pinggan itu yang akan menyebabkan kita sakit. Sebab itu kalau kita tak basuh hati kita, seperti mana yang kita boleh belajar dalam ilmu tasawuf, menyebabkan hati kita akan semakin kotor dan kita akan berpenyakit dari segi rohaninya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang menjadi aspek utama hukum hakam dalam Al-Quranul Karim ialah yang disebut sebagai hukum hakam fiqh, iaitu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dan juga perbuatan individu itu sendiri, seperti mana perbuatan kita itu sendiri. Dan bila disebutkan hukum fiqh, hukum fiqh ini kalau mengikut buku Al-Wajiz ni lah, dibahagikan kepada dua pula kategori utama. Yang pertama dinamakan sebagai fiqh ibadat, kan? Yang kedua dinamakan sebagai fiqh muamalat, kan? Kalau fiqh ibadat ini yang melibatkan amalan-amalan yang taqarrub ila Allah, seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan tujuan fiqh ibadat ini ataupun peribadatan ini ialah mendekatkan ataupun menyusun hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua di bawah fiqh ini dinamakan fiqh muamalat. Fiqh muamalat ini kalau ikut dalam kitab Al-Wajiz ni, dia kata ada berapa? Kejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kata ada 7 muamalat tu pula terpecah kepada 7 sub kategori pula, kan? Contohnya apa? Dan sebelum itu kita kena faham yang dimaksudkan dengan fiqh muamalat dalam kitab Al-Wajiz usul fiqh ni, dia bukan fiqh muamalat yang kewangan tu saja. Fiqh muamalat di sini bermaksud hubungan manusia dengan manusia. Yang tadi hubungan manusia dengan pencipta Allah kita namakan fiqh ibadat. Tetapi segala perbuatan yang ada kaitan dengan manusia dan manusia itu dinamakan muamalat, kan? Interaksi, ya, interaksi. Muamalat tu maksudnya interaksi antara manusia dengan manusia. Okey. Jadi 7 kategori ni apa dia? Yang pertama dinamakan hukum hakam yang berkaitan dengan kekeluargaan, yang dinamakan sebagai al-ahwal asy-syakhsiyah. Ini istilah fiqh lah, kan? Seperti nikah kahwin, cerai, nasab, kan? Binkan anak dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai ahwal asy-syakhsiyah di bawah kategori fiqh muamalat yang besar tadi, kan? Kalau mengikut susunan Dr. Abdul Karim Zaidan ni, dia kata dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 70 ayat yang berkaitan dengan hukum hakam kekeluargaan. Yang kedua, di bawah fiqh muamalat yang besar itu, yang dinamakan hukum hakam berkaitan dengan kita kata transaksi kewangan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan kontrak-kontrak transaksi kewangan yang lain, kan? Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalat kewangan ini, transaksi kewangan ini, lebih kurang 70 ayat juga, kan? Dia tak sebut secara terperinci, ya. Tapi nanti kita boleh rujuk sendiri apakah contoh-contoh berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, contoh-contoh yang berkaitan dengan kewangan Islam dan sebagainya. Yang ketiga, kan, sub kategori yang ketiga di bawah fiqh muamalat, yang hukum hakam yang berkaitan dengan al-qada, iaitu kehakiman, asy-syahadah, penyaksian, al-yamin, sumpah, khususnya yang dalam mahkamah tu. Ini berkaitan dengan isu keadilan. Bila ada pertikaian, pergaduhan antara pihak-pihak tertentu, maka perkara itu akan dibawa ke pengadilan, penghakiman. Rupanya dalam Al-Quran ada disebut berkaitan dengan perkara ini, dan mengikut Dr. Abdul Karim Zaidan,
ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Qadha dan sebagainya itu lebih kurang 13 ayat. Kemudian yang keempat, kategori keempat di bawah fiqh muamalat yang besar itu hukum hakam yang berkaitan dengan jenayah kan, dan hukuman. Al-jaraim wal uqubat yang dinamakan jinayat Islam. Ayat yang berkaitan dengan perkara ini lebih kurang 30 ayat. Yang mana kita boleh rujuk dalam Al-Quran secara terperinci lah. Ini kita sebut secara umum. Yang kelima, hukum hakam di bawah fiqh muamalat yang besar itu, hukum hakam yang berkaitan dengan sistem pemerintahan negara, nizamul hukum kan. Dan juga kita panggil hubungan rakyat dengan pemerintah kan, dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan isu ini lebih kurang ada 10 ayat. Rupanya ada tentang sistem pemerintahan negara dalam Al-Quran. Yang keenam, hukum hakam yang berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan negara lain. Ini kita kata politik dunia. Ada juga disebut dalam Quranul Karim kan. Ini lebih kurang dalam 25 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan negara dengan negara. Dan yang ke-7 ataupun yang terakhir, kita kata antara yang terdapat dalam fiqh muamalat ialah hukum hakam yang berkaitan dengan ekonomi kan. Kalau transaksi kewangan itu lebih khusus, dia dah menjurus kepada transaksi-transaksi tertentu kan. Contoh jual beli, sewa dan sebagainya kan. Tapi yang ekonomi Islam ni dia lebih besar kan, berkaitan dengan sumber negara kan, dan macam mana negara itu perlu memberikan kepada rakyatnya dan sebagainya kan. Ini ada lebih kurang 10 ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi itulah kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung lagi perbincangan kita dalam tajuk-tajuk yang akan datang. So apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.